السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan limpah kurnia-Nya kita diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada lagi dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita secara berterusan, insya-Allah. Kita masih lagi membicarakan fasal yang kedua, iaitu membicarakan telinga. Telinga pada muka surat 43. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fi daraini. Kata-kata seperti makanan. Tuan, perkataan ini seumpama makanan. Ketahuilah kata-kata yang didengar adalah seperti makanan kerana ia boleh membawa manfaat atau penawar, dan ia juga boleh mendatangkan mudarat atau menjadi racun. Ini perkataan. Bahayanya perkataan ni lah. Kalau kita dengar macam ni perkataan malam ni, semuanya jadi penawar. Jadi penawar sebab apa? Akan mengubat hati yang ada penyakit. Kita dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendengar kata-kata ulama, kita mendengar maknanya ayat-ayat Allah, kan? Jadi kita membacakan tu, dia jadi penawar. Memberi kesan kepada kita manfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat. Tapi ada kalanya kalau sekiranya perkataan itu tidak dikawal, tidak dijaga, ianya menjadi mudarat dan menjadi racun dalam kehidupan. Seperti mana kalau kita menabur fitnah, ataupun kita melemparkan tuduhan, mengadu domba dan sebagainya, maka dengan perkataan itu boleh menyebabkan seseorang jadi berpecah belah, ataupun mereka ni boleh bermusuhan di antara satu sama lain. Ini kesan daripada perkataan. Kesan kata-kata lebih lama daripada makanan. Sebab apa dia kata kesan kata-kata ni lebih lama daripada makanan? Kesan daripada kata-kata yang didengar adalah lebih lama daripada kesan makanan, kerana makanan yang ada di dalam usus boleh hilang dengan tidur, atau ia mungkin kekal beberapa hari, tetapi ia akan hilang selepas memakan pencair ataupun julak. Mana makanan ni kalau kita makan, dia tersimpan dalam usus besar kita atau usus kecil kita ni, bila kita dicerna makanan tu, ada yang jadi darah daging. Kalau yang tak boleh dicerna, dia jadi kubahan, dia jadi maknanya najis. Maka tu dibuang, tiap-tiap pagi dibuang, sama ada qada hajat, sama ada buang air besar atau buang air kecil. Kerana itu tak diperlukan oleh badan.
Jadi kalau diperlukan oleh badan tu, dia jadi darah daging kita, membentuk darah. Jadi yang itulah yang tinggal di dalam tubuh itu. Itu kalau makanan. Tapi kata-kata yang didengar sebaliknya. Dia tak seperti mana yang kita makan boleh buang. Boleh maknanya dilupuskan. Tak boleh perut, tak boleh terima, lupus. Kan? Dia menjadi najis. Tapi kata-kata kadang-kadang ia boleh kekal seumur hidup di dalam hati. Ada. Waktu saya mula-mula bertugas menjadi imam, kita ni diberi amanah untuk mengurus masjid. Bos kita kata, sebab dia tengok atas pengalaman dulu. Bila kita masuk, kita pun membentangkan apakah agenda kita nak buat kat masjid. Ni program bulanan, program tahunan, kan? Dan kita minta peruntukan. Bos kita kata apa? Kita katalah ini kalau tak ada ni suka. Dia kata jadi imam ni bukan susah sangat. Sampai sekarang saya ingat lagi. Bos tu dah lama dah cuti dah lama dah. Dah tak ada kerja dah. Makan gaji je lah, makan pencen je. Tapi kesan dia tu, dia kata kerja imam bukan susah. Yang tak susah tu kalau tak nak kerja. Dah. Kalau yang ada kerja tu, yang jadi imam tu pun susah. Kejap datang, kejap tak datang, pun susah juga. Apatah lagi kalau sekiranya kerja itu memang tak mengimarahkan masjid. Jadi kerjanya banyak lah. Apa sahaja program, apa sahaja aktiviti untuk mengimarahkan masjid, kita kena buat. Maknanya sudah tentu kerja kita banyak. Bagi orang yang tak mahu mencari kerja, memang tak ada kerja. Anda duduk masjid ni relax je, tunggu semayang je, kan? Silat-silat kau kena semayang pula. Kalau menunggu solat, itu pun susah. Menunggu solat ini. Sebab apa? Kena fikir, kena bergerak mana-mana. Ni imam ada ke tidak? Itu pun susah. Apatah lagi kalau sekiranya masjid itu diimarahkan. Diimarahkan dengan aktiviti. Itu yang jadi masalah. Kita tak mahu lah. Dia kata imam dulu-dulu pun macam tu. Itu imam dulu, bukan imam sekarang, kan? Sampai sekarang saya masih ingat lagi. Ini kata-kata tu tuan-tuan boleh kekal seumur hidup. Dia cakap waktu bila 2002, sampai sekarang masih ingat. Saya kata ini perkataan ni satu cabaran dalam diri saya. Sampai sekarang saya ingat, kan? Dulu masjid daripada pungutannya 3,000 sebulan. 3,000 sebulan, kan? Jadi bila kita tengok, wah ini masjid, kalau pendapatan satu minggu 1,000, 1,500, sebulan baru ada 5-6 ribu. Ini masjid besar. Jadi kita bagaimana nak menjana masjid supaya pendapatan dia banyak? Jadi kita upgrade kita punya aktiviti. Pengimarahan pun dirancangkan. Maka pendapatan masjid mingguan dia melonjak daripada 3,000, daripada naik kepada 15,000. Kan? Kalau bulan Ramadan, minggu pertama dalam bulan Ramadan 40,000. Sebab mesti diaktifkan. Itu kena kerja. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi mana kita tengok kata-kata ni, kalau dia maknanya bila dilontarkan, dilantunkan kepada orang lain, terkadang-kadang dia boleh mengesankan dalam jiwa manusia. Sebab tu ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul, diutus menjadi rasul, orang-orang Arab Mekah terdiri daripada pemuka-pemuka Quraisy berpesan kepada orang-orang Quraisy, masyarakat Arab pada waktu itu, engkau kalau sekiranya jumpa Muhammad,
kena sumbat dengan kapas telinga kau. Kau kalau terdengar je perkataannya, memang kau tertarik. Sebab apa? Katanya menyusup, katanya lunak, sehingga dia kalau bercakap tu pun engkau dah longlai dah. Begitulah maknanya yang disebut kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu perkataannya. Perkataannya. Jadi orang tertarik dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sudut dakwah. Betul dia kata apa? Sekiranya kata-kata tadi tidak elok, maka seseorang akan sentiasa menfitnah dan boleh menyebabkan was-was, bahkan ia boleh menyebabkan kesan yang lebih besar. Ini kesan perkataan, bahayanya perkataan tu. Kalau tak dijaga betul-betul, kan? Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata dengan perkataan-perkataan yang baik. Kalau tak ada perkataan baik nak cakap, maka diam itu adalah yang lebih aula, yang lebih utama. Kenapa? Kalau kita tidak diam, kita bercakap dengan perkataan-perkataan yang tak memberi apa faedah, terkadang-kadang perkataan itu boleh menyebabkan orang terasa, orang akan masanya marah dan sebagainya. Itu kesannya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Oleh itu orang yang berakal hendaklah menjaga pendengaran dan seluruh anggotanya sebelum ditanya pada hari kiamat. Besok ni pendengaran akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua anggota ni besok akan didakwa di depan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kata Hatim Al-Asam mengatakan, wal haya'u yadullu 'ala al-'aqli kama anna damuhu dallun 'ala al-jahli. Malu menunjukkan kecerdikan, sebagaimana tidak malu menunjukkan kejahilan. Malu ni tuan-tuan, sifat malu ni, al-haya ni, dia ni kalau ada pada diri seseorang, dia menunjukkan kecerdikan orang. Orang tak ada malu tu, dia payah. Orang tak ada malu ni, dia jahil lah. Cakap je apa, buat benda tak fikir langsung, itu orang tak ada malu. Dia bila dia tak ada buat benda tak fikir dulu tu, nampaklah kejahilannya, kebodohan dia nampak. Tapi kalau orang dia ada malu, perasaan malu ni, kau pergilah segan lah, kan? Nampak kecerdikan dia. Ni dah lupa makan ni, pergilah ambil makan. Tak apalah, mana segan lah, kan? Bergebuk-gebuk tu. Ya, kerana tak mau bergebuk-gebuk tu, sifat. Tak apalah, bagilah dia orang, kan? Kita ni nak makan bila-bila boleh. Itu menunjukkan atas kecerdikan. Ini bergebuk-gebuk sama juga. Pakai serban lah tu, simpan dalam serban. Nampak kejahilan dia. Tak ada perasaan malu langsung. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan kata Hatim lagi, wa man qalla haya'uhu sana'a ma sya'a wa qala ma ahabba. Sesiapa yang sedikit rasa malunya. Sebab tu malu ni tuan-tuan, dia sebahagian daripada iman. Al-haya. Kata Sayyidina Umar, sesiapa yang tidak ada sifat malu, buatlah apa yang dia nak. Ini orang yang tak ada malu, kan? Di kalangan sahabat Khulafaur Rasyidin, maka Sayyidina Uthman adalah orang yang pemalu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, itu kan dia punya menantu tu. Sayyidina Uthman tu kan menantu dia. Bapak mentua tu malu dengan menantu tu, kan? Pak mentua malu dengan menantu. Ini sekarang pak mentua ke mak menantu ke langgar ke, tak ada malu langsung.
Siap bagi rokok lagi supply. Oh, nak. Boleh kita kena kan? Tak ada malu lah tu. Bapak mutu apa? Okey ah. Jangan bagi tahu. Tak ada malu lah tu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Sayyidina Abu Bakar ketika mana masuk, meminta izin masuk kepada bertemu untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di tengah baring kan? Baring bukan baring di atas lambung. Macam orang yang tidur mengiring tu. Maka ternampaklah dia punya betis dia. Bukan nampak peha, betis. Betis bukan aurat, tuan-tuan. Jadi Sayyidina Abu Bakar masuk, betisnya pakaian jubah Rasulullah itu terselak. Jadi Rasulullah biarkan. Kemudian Sayyidina Umar masuk. Pun begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan betisnya terbuka. Kemudian selepas daripada itu datang Sayyidina Osman meminta izin kepada penjaga. Boleh tak aku masuk? Maka penjaga ni jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, Sayyidina Osman minta izin masuk. Rasulullah kata nanti sekejap. Lalu Rasulullah pun menurunkan jubah dia, tutup betis. Tutup. Kemudian baru izinkan masuk. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada ya Rasulullah, kami masuk tadi tak tutup pun. Dia kata sesungguhnya Sayyidina Osman ini para malaikat malu dengan dia. Dengan sebab itu aku malu sebab malaikat malu dengan dia. Kerana sifat malunya luar biasa. Sifat malunya luar biasa. Ini Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Sehingga kemuliaan sifatnya tadi berkahwin dengan dua orang, maknanya anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Ketika mana meninggalnya dua-dua anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Utsman, sekiranya aku ada lagi anak perempuan, nasaya aku kahwinkan dengan kau. Mana ada bapak mentofa macam tu? Kan? Kalau kita ni cukup engkau seorang dah, aku tak sanggup lagi. Cukup lah. Yang ada pun tak boleh tahan dah. Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kita tengok kan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah Taala berfirman di dalam Al-Quran bahawa sesungguhnya pendengaran, tengok, sama, salah satu daripada panca indera atas sifat dengar, kerana diberikan dia uzunun, telinga. Maka dia punya sifatnya, sifat telinga itu pendengar, kan? Sesungguhnya pendengaran. Basar itu ainun atau basar itu lihat. Maka diberikan kuasa penglihatan. Dia lihat. Ada penglihatan. Wal fuad. Mana fuad ini hati. Dia hati ni macam-macam jenis nama dia. Ada qalbun, ada fuad, ada basariyah namanya. Ada. Ini pun hati pak. Jadi hati ni banyak macam jenis. Jadi kalbun tu bila keadaan dia kalbun, kan? Bila yang penggunaan kalbun itu dan bila keadaannya. Yang fuad ni tahap mana yang orang dapat fuad? Disebut hati juga, tapi dengan gelaran yang, dengan pakaian yang lain namanya fuad. Kan? Dia berbeza-beza tu. Itu dalam ilmu tasawuf ni dibicarakan lah. Kan? Apa itu fuad, apa itu qalbun, kan? Apa itu dhamir,
dhamirun. Tu ada juga, itu hati juga tau. Tu apa? Semuanya ada maknanya tersendiri Maka dia kata sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan ditanya apa yang dilakukannya. Ni tuan-tuan, kita ni panca inderanya 7. Allah Ta'ala bagi 7 panca indera, kan? Jadi sekiranya 7 panca indera ini dia sihat, dia berfungsi, semuanya besok akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan ditanya. Tangan besok ditanya, mulut ditanya, kerana semua ada. Pendengaran, penglihatan, kan? Kakinya, semua. Ini pun dah tak tahan dah kita dah. Lisannya lagi, kan? Jadi kita kena ingat-ingatlah, semuanya akan bertanggungjawab. Kita bertanggungjawab di atas maknanya jentera-jentera yang ada dekat tubuh badan kita ni. Kita kena bertanggungjawab. Okey, masuk kepada pasal yang ketiga, lidah. Kebaikan lidah yang berkaitan dengan dunia dan akhirat. Jadi ketahuilah Allah menjadikan lidah untuk beberapa kebaikan dunia dan akhirat. Mana lidah ni ada maknanya faedah, kalau digunakan pada tempatnya dia beri kebaikan untuk akhirat. Ada kalanya bila digunakan dia memberi kebaikan untuk dunia, akhirat tak ada. Jadi dia tengok bagaimana penggunaannya, bagaimana kita menggunakan. Jadi dengan sebab itu kita kena berjaga-jagalah, supaya jangan tersalah guna. Ada lidah ni jangan salah guna. Maka di antara kebaikan yang berkaitan dengan dunia, yang kebaikan dengan dunia, iaitu mencari harta dengan melakukan akad, seperti akad jual beli, akad sewa dan lain-lainnya. Itu bentuk dunia. Dia bila kita berjual beli ni, kita ada akad kita. Saya beli, saya jual. Itu dunianya, yang masa dunia kan. Besok dekat akhirat dah tak ada lagi lah urusan jual beli. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un wala khullatun wala syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman, infakkan, nafkahkan harta kamu sebelum datangnya satu hari tidak ada lagi urusan jual beli. Ni urusan berjalan di akhirat tak ada urusan jual beli. Urusan muamalah ni, bay'un ini, jual beli ni dekat dunia aja. Di dunia aja. Jadi tuan-tuan bila berurusan jual beli itu ada akad. Saya terima, saya beli dan sebagainya, itulah dia. Itu contoh yang dibawakan. Antara kebaikan lidah yang berkaitan dengan akhirat pula, satunya dikata apa? Membaca Quran dan hadis. Itu satu. Dia kata baca Quran, itu yang bangsa akhirat. Betul dia kata apa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, afdaluz zikril Quran bihi tashrahu suduru wa tastanirul sarairu. Sarairu. Zikir yang terbaik adalah Al-Quran. Tuan-tuan, tak ada zikir yang paling besar. Sebab tu zikir yang paling afdal ni selepas daripada sembahyang ialah tilawatil Quran. Itu paling besar zikir. Tuan-tuan, kalau tak ada zikir, tuan-tuan baca Quran memadalah. Memadalah Quran ni. Sebab Quran ni satu huruf diberi satu ganjaran, satu maknanya kebajikan ganda 10. Tak ada amalan yang macam tu tuan-tuan.
Kerana orang bila baca Quran, dengan hatinya akan menjadi lapang. Orang baca Quran ini Allah Ta'ala sebut, dia akan diberikan kelapangan jiwa. Ustaz, saya baca Quran tak lapang pun. Itu masalah engkau, bukan masalah Quran. Itu masalah engkau. Allah Ta'ala maha benar. Sadaqallah. Maknanya maha benarlah Allah Ta'ala tu. Kalau dikata Quran ini dibaca jadi tenang, memang tenang. Pak kita kita hari ni tak tenang. Pak kita dunianya banyak. Dunianya banyak. Tuan-tuan, orang baca Quran, bayangkan bagaimana Sayyidina Abu Bakar tu kalau dia baca Quran dalam semayang tu, burung pun boleh bertinggi atas dia. Disangkanya pagar. Disangkanya pagar. Tak bergerak-gerak. Kerana dia tenang, dapat ketenangan. Kita semayang Allahu Akbar, nyamuk. Kita pun pandang kiri kanan tu, bau nyamuk. Nah, waktu beza. Bagaimana orang dulu baca Quran dapat ketenangan, ya? Sedangkan yang dibacanya sama. Kerana dia tidak memberi hak. Kenapa kita baca Quran kita tak dapat tenang? Kerana kita tidak memberi hak tilawah. Kita tidak memberi hak tilawah. Waktu kita baca Quran, kita pun sibuk dengan benda-benda lain. Tengah-tengah baca Quran kan, jawab handphone, main WhatsApp. Mana nak tenang? Naik-naik WhatsApp pula, tolong bayar 450. Allah, duit lagi dah tak ada. Jadi hilang. Jadi tuan-tuan, dan akan memberi cahaya rahsia-rahsia. Orang bila Allah Ta'ala, dia kalau dia baca Quran, Allah Ta'ala akan buka banyak cahaya-cahaya. Hijab-hijab yang Allah Ta'ala buka, rahsia-rahsia yang datang dengan sebab kemuliaan Al-Quran. Allah Ta'ala bagi, bukakan rahsia-rahsia Quran. Orang lain tak dapat, dia boleh dapat. Tuan-tuan, tapi bukan sehari. Bukan maknanya bacanya selembar. Orang-orang yang diberikan kemuliaan-kemuliaan itu, mereka ni khatam satu hari 30 juzuk, 3 hari 30 juzuk, kan? Bayangkan bagaimana Sayyidina Osman tu, Allah Ta'ala beri kemuliaan dengan Quran. Dia khatam tu satu rakaat 30 juzuk. Dalam sembahyang tu baca 30 juzuk, kan? Imam Ahmad bin Hanbal dalam 300 rakaat habis 30 juzuk. Imam Abu Hanifah dalam 2 rakaat habis 30 juzuk. Sebab tu Allah Ta'ala berikan rahsia-rahsia kepada dia yang kita tak dapat, kan? Ini kelebihan orang baca Quran. Tak ada satu amalan yang paling besar, Quran. Sehingga kalau tuan-tuan jadikan Quran ini sebagai tariqah kita, sebagai jalan kita. Ada orang maknanya dia menjadikan tariqah dia, dia ada tarikat. Tarikatnya zikir, subhanallah, subhanallah. Atau orang tarikatnya la ilaha illallah, kan? Kita yang tarikat ni, yang tuan-tuan ambil tu, baca la ilaha illallah, dia kena ada guru. Guru mengajar macam mana nak zikir. Ketika mana sebut, nak dijatuhkan maknanya huruf tu kat mana? Mana mula, mana ditanamkan. Itu kena belajar. Kenapa orang berzikir di mula la? Kenapa kat sini? Illallah. Kenapa dia tanam kat sini? Itu kena belajar. Bukan saja-saja je. Kita pun mangkuk ya, melenting-lenting naik. Tok guru tak melenting pun. Anak murid zikir baru seminggu dah melenting nangis. Itu mesti dia belajar. Mesti kena ada cara menanamkan dia. Dia isbat dengan nafi.
Kan? Nafi dengan la tu mana dia nafi, kemudian dia isbat. Isbat tu nak tanam kat mana? Nak dijatuhkan kat mana? Jadi dia ada cara zikir, ada. Itu semuanya kena belajar. Dia bukan boleh main orang angguk, kita angguk dah. Tapi Quran tak perlu. Quran ni tak perlu tuan-tuan. Tuan-tuan mengaji, ambil daripada guru, baca dengan betul, makhraj, tajwidnya betul, tuan-tuan dah boleh baca sendiri. Beramal aja baca. Faham tak faham tu lain cerita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tak perlu ijazah. Kan? Tak perlu ijazah. Penting tuan-tuan dah khatam, boleh baca betul. Tok guru dengar sah kan. Wah, bolehlah baca sendiri dah tu. Dah baca sendiri. Dalam kita baca depan guru, waktu kita belajar pun, walaupun kita salah dalam menuntut waktu belajar, itu pun ada diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Lagi kan kalau kita mahir baca Quran, baca sendiri-sendiri, lagi besar pahala. Ini tuan-tuan, tak sama dengan yang lain. Sebab tu orang bersuluk, orang berzikir, ambil tarikat-tarikat ni, dia bukan boleh main baca-baca, dia tak boleh zikir sendiri-sendiri. Itu sebabnya dia kalau ambil tarikat ni, kalau dia zikir sendiri, nanti dia punya hujung dia akan sesat. Dia akan sesat. Apa? Syaitan kata betapa ramai ahli-ahli sufi yang tersesat daripada jalan dia. Besok dah mula dah. Semayang, aku dah tak perlu semayang, niat je. Dia mula gitu. Dia mula jadi gitu. Kan? Sebab apa? Dah merasakan, dia dah dengar suara, ya Ahmad, kan? Kau telah sampai kepada makamnya sekarang. Jadi kau semayang tidak perlu lagi dengan maknanya semayang orang awam, rokok, sujud, niat sahaja. Dia dah mula karut dah tu. Dah. Apa? Tak kena jalan. Tuan-tuan muslimin dan orang baca Quran ni sentiasa terpandu. Jadi ingat Ini kata Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali mengatakan lagi, innal Qur'ana zahiruhu aniqun wa batinuhu amikun. Dia aniqun, kemudian amikun. Wala tafna ajaibuhu wala tanqadi. Gharaibuhu wala tukshafu zulumatu illa bihi. Sesungguhnya Quran zahirnya anggun. Kita pandang orang Quran ni, nampak. Tengok Quran tu dalam almari tu, dengan dia punya warna je, dengan kulit pun kita. Sekarang macam-macam jenis Quran. Kita tengok pun Allah cantik. Kita akan kata cantik Quran ni dia punya balut dia punya kulit cantik Itu baru pandangkan luar, belum baca lagi. Hari ini macam-macam jenis orang buat Quran tu supaya orang menarik baca Quran tu. Kulitnya dia balutkan dengan apa, macam-macam warna tu. Orang tengok, lawa Quran ni lah. Terasa nak beli Itu anggun daripada zahir. Tengok pun orang dah rasa minat dah. Orang dah tertarik dah. Batinnya kalau dibaca, Allah. Bayangkan Fatimah, adik kepada Sayyidina Osman tu, dia baca surah Taha. Ketika mana Sayyidina Umar itu mendengar adik dia baca tu, dia menyusup ke dalam. Sehingga dia kata, engkau baca apa tu? Aku tak pernah dengar ni. Ni ayat yang kau baca ni aku tak pernah dengar. Lain daripada yang lain. Minta aku nak tengok. Kata Fatimah, kata, tak boleh. Engkau kotor, melainkan kau kena pergi mandi dulu. Tengok, dia dengar tu Sayyidina Umar itu. Sedangkan Sayyidina Umar ni, dia orang intelek. Zaman dia tu, dia orang pandai, boleh baca, boleh menulis. Pemikirannya terbuka dengan dunia luar. Tiba-tiba dia dengar Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ini aku tak pernah dengar ni. Kan? Tak pernah
nak dengar. Mai aku nak tengok apa yang kau baca. Tuan-tuan. Sedangkan dia orang pandai tau. Dia kata baru hari ni aku dengar ni lain daripada yang lain. Jadi tuan-tuan, baca dia baca. Batinnya mendalam. Memberi kesan, terkesan dengan orang yang mendengar. Apalagi orang yang membaca itu terkesan dengan dia. Tuan-tuan tengoklah. Tuan-tuan kalau pergi dulu lah, masa sekarang ni Covid ni payah lah kita. Orang sebelum berlakunya wabak, orang pergi Masjidil Haram, tarawih di sana kan. Tarawih kat sana, imam tarawih baca menangis. Kita pun menangis juga. Orang sebelah tu tanya, kau faham? Entah, aku tak faham. Habis asal menangis? Kau menangis, aku pun. Kenapa jadi begitu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati? Terkesan. Terkesan. Ini Quran ni luar biasa. Sebab tu Rasulullah kata apa? Bila kamu baca Quran, suruh menangis. Tak boleh menangis, buat-buat menangis. Supaya melatih hati kita ni jadi lembut. Kan? Hati yang keras ni bila dengar Quran, dia boleh jadi lembut. Sebab tu baca Quran disuruh kita menangis. Jadi tuan-tuan, keajaiban-keajaiban tidak pernah sarna. Maknanya segala keajaiban dia, luar biasanya Quran ni tak pernah padam. Daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan apa? Sampai sekarang orang melihat mukjizat-mukjizat dia tau. Quran ni nampak macam-macam. Kan? Orang dulu orientalis tak percaya, kan? Bahawa manusia ni lahir dengan sebab air mani. Dia kata manusia ni jadi daripada beruk. Kan? Mereka kaji Quran, mereka percaya dah sekarang. Oh, rupanya manusia ni jadi daripada air mani rupanya. Mereka kaji, dah jumpa dah. Sedangkan ayat tu dah disebut 1400 tahun. Maka orang akan nampak dah. Nampak dah sekarang, nampak dah. Dia punya mukjizat dia. Kehebatan Quran, keagungan Quran. Orang nampak sekarang, Ada? Dikaji-kaji, mereka jumpa macam-macam benda lagi. Tak habis-habis tuan-tuan. Sampai sekarang orang mengkaji Quran tak habis-habis. Dia jumpa penemuan baru. Menidakkan benda yang dia pegang dulu. Oh, sekarang salah rupanya. Kan? Mereka mengatakan bahawa kiamat berlaku, dunia ni akan hancur. Dia tak sebut kiamat sebab tak percaya. Dunia ni akan hancur sebab apa? Akan berlakunya lapisan ozon akan jadi menipis, panah yang bersangatan, ni dia akan berlanggar sama-sama tu. Lah, dalam Quran sebut dah. Mereka pun kaji, betul lah. Tapi dia tak sebut kiamat. Kan? Kerana mereka tidak percaya dengan kiamat. Mereka jumpa, ini yang kami kaji dulu, yang dunia ni akan hancur pada satu masa. Oh, betul lah. Sebab ada sebut. Tengok tuan-tuan, sekarang pun jumpa. Maknanya macam-macam penemuan yang mereka dapat. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, luar biasanya tidak pernah habis dan tidak pernah akan tersingkap kegelapannya kecuali dengannya. Jadi Quran ini luar biasa tuan-tuan. Tidak ada satu kitab yang dihafal oleh semua orang. Nah, Quran ini tuan-tuan dihafal, bukan orang Islam yang hafal. Orang bukan Islam pun hafal Quran. Kan? Kalau di Mesir tuan-tuan, padri-padri apa Quran ni ramai. Padri apa Quran? Ramai. Ya. Kita jangan pelik. Tuan-tuan dulu, kalau tuan-tuan tengok, yang menjaga Quran ni bukan orang Islam yang jaga Quran. Quran dalam sejarah dunia dicetak dalam satu kertas yang menghimpunkan 30 juzuk. Dekat mana dicetak tuan-tuan? Di Jerman. Jerman mana ada Islam?
Mana ada orang Islam? Quran tu dicetak di Jerman, 30 juzuk, tak hilang walau satu huruf pun. Baca satu kitab besar ni, satu meja ni, 30 juzuk Quran. Disemak, tak ada gugur walau satu huruf. Kat mana yang cetak? Jerman. Tu orang Nazi tu, Nazi. Ya. Kan? Ini orang komunis yang cetak. Perisian Quran mula-mula digital dibuat dalam sejarah kan. Tuan-tuan baca Quran pakai Quran digital tu. Siapa yang keluarkan dulu? Dalam dunia digital yang keluarkan Quran dalam perisian bentuk digital, tekan aja boleh keluar suara. Itu Jepun tuan-tuan, bukan orang Malaysia kan. Bukan orang Arab kan. Mana tunjuk kepada kita Quran ni bukan orang Islam yang jaga. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang mengutuskan. Kan? Kami yang menurunkan Quran dan kami yang menjaganya. Sebab tu Quran ini dijaga, semua orang jaga. Orang bukan Islam pun jaga Quran, orang Islam jaga Quran. Dan tidak ada satu maknanya kitab yang dihafal oleh semua peringkat manusia, daripada budak-budak sampai orang tua, daripada lelaki maupun perempuan. Semua tuan-tuan, kitab Allah, Al-Quran. Nah, ini yang dikatakan bahawa Quran ini kehebatannya luar biasa. Fadilat Al-Quran dan selawat. Ini dia terangkan tadi kelebihan. Tengok faedah dia. Imam Qalyubi mengatakan bahawa para ulama mengatakan orang yang berzikir tidak mendapat pahala atas zikirnya, melainkan jika ia tahu makna zikirnya walaupun secara umum. Dia kalau berzikir la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dia sekurang-kurangnya dia kena faham apa yang dizikir tu. Walaupun makna yang tersurat tu dia tak tahu, sekurang-kurangnya makna secara literalnya dia tahu. La ilaha illallah tu dia tahu. Jangan sampai tak tahu langsung. Ni kalau kata la ilaha illallah tu pada kita dari sudut terjemahan, mana tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi tuntutan kepada la ilaha illallah tu banyak. Terkandung kepadanya 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, satu sifat yang harus. Itu kalau secara terperincinya nak kena tahu. Tapi kalau secara umumnya macam tu lah. Tapi orang yang memahami sebut je la ilaha illallah, apa kehendak dia? Wajib bagi Allah Ta'ala itu 20 sifat. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kamalan, tapi yang wajib diketahui 20 sifat. Yang wajib 20 sifat, yang mustahil lawannya, dan satu yang harus. Itu kena tahu. Jadi kalau orang berzikir dia la ilaha illallah pun dia tak tahu apa maksudnya, secara harfinya dia tak tahu, kata Imam Qalyubi tak sah, tak ada pahala, zikirnya tak diberi pahala kan, kalau dia tak tahu. Secara umum pun dia tak tahu. Menurut Imam Ibnu Hajar dapat pahala. Itu mendapat mana? Al-ikhtilaf bainal ulama, ada perselisihan. Ia berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran dan selawat di mana-mana di mana siapa sahaja yang membaca keduanya tetap mendapat pahala. Engkau lalai ke tak lalai ke, pahala tetap dapat. Ini kelebihan yang tak ada dalam zikir. Jadi tuan-tuan faedah, kata faedah kan, faedah amalan untuk menajamkan mata. Ni bagus kita ni sebab pengarang ni dia pentahqiq kita ni dia bawakan adalah kelebihan yang lain sikit kan, dia tambah sikit. Dikatakan amalan ini berasal daripada Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas
yang mengatakan dua ayat ini mujarab untuk menajamkan pandangan mata yang dibaca pada kedua tapak tangan pada waktu pagi. Kemudian tiupkan kepada ibu jari tangan dan usap kepada kedua mata. Azan nak azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi al-tamma wa sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Jadi pengarang ni bawakan satu amalan untuk menajamkan pandangan mata, ya. Baca surah Yusuf ayat 12, ayat 93,
izhabu biqamisi hadza fa'alqu ala wajhi abi ya'ti basira. Sebab tu ketika mana Nabi Allah ayah kepada Nabi Yusuf itu, Yaqub, dia menangis kerana kehilangan Nabi Yusuf tu sampai matanya tak boleh melihat, buta. Jadi ketika mana saudara-saudara Nabi Yusuf tu ditangkap di Mesir kerana cuba mengambil harta kerajaan. Jadi pada waktu tu mereka dipertemukan. Maka kata Nabi Yusuf, tanya bagaimana keadaan ayah, dia gini-gini, dia kata dah buta. Lalu Nabi Yusuf mengambilkan bajunya tu, kau bagikan. Nanti bila balik cakap bagikan baju ni, bagikan kepada ayah, suruh dia cium. Dia cium bau tu dia kenal. Oi, dia kata Yusuf masih hidup. Nak? Dia boleh tahu. Sebab tu amalkan. Orang yang pakai cermin mata ni, jadi amalkan lah, kan? Cara tu kena ikutlah caranya. Nah, ikut dia punya SOP dia kena ikut lah, kan? Cara dia kena ikut. Ada dua ayat. Lagi satu ialah ayatnya faqashafna 'anka ghita'aka fa basuraka al-yawma hadid. Baca. Surah Qaf ayat 22. Baca, letak dekat tapak tangan dekat ni, ibu jari ni. Lepas tu usapkan kat mata. Letakkan ni. Baca dua ayat ni, letakkan. Buat pagi-paginya. Dengan izin Allah Ta'ala. Kerana apa? Allah Ta'ala sebut wa yunazzilul minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Quran ni, dia menjadi penawar. Kan? Jadi penawar. Nak buktikan bahawa Quran ini boleh jadi penawar satu ketikanya, ada sahabat ni dia pergi musafir. Bila musafir ni habis barang makanan. Jadi makanan, kalau habis makanan, cari makanan ni tak makan, mati ni. Jalan jauh lagi musafir. Pergi masuk kampung. Masuk kampung jumpa orang. Dia kata, boleh tak bagi kami makanan? Orang kampung tu kata, tak boleh. Mana boleh? Kami bukan kenal kau nak bagi makanan. Nah, dia tak bagi, tak ada makan. Malam tak makan. Mereka pun buat kemah. Malam tu orang, ketika mana mereka tengah duduk berehat dalam kemah, orang yang sama datang. Kan? Dia kata, kami ada masalah. Kan? Ketua kami ni sakit, disengat dengan binatang berbisa. Kata orang tadi, oh tadi kau action aku nak minta tolong, kau buat tak tahu je. Sekarang kau datang nak minta tolong pula. Dia kata, boleh tolong? Boleh, dengan syarat. Kalau kami boleh sembuhkan, kami nak kambing. Dia kata boleh. Jadi sahabat ni pun pergi. Tengok ketua kampung tu disengat dengan tebuan. Dibacanya surah Fatihah. Nak minta seekor, kan? Dapat 50 ekor kambing. Banyak benar. Ni nak berjalan ni, bawa kambing banyak-banyak, macam mana hal nak berjalan tadi, kan? Dia kata macam ni lah, ni kambing dah banyak, jumpa Rasulullah dulu. Sebab apa? Ni kita baca ayat Quran ni tadi, kambing ni kita boleh makan tak boleh makan. Jumpa Rasulullah, diutuslah jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ni gini. Rasulullah kata, boleh tak makan ya Rasulullah? Kamu baca apa? Kami baca Fatihah ya. Kami pun tak tahu, main agak-agak je lah, kan? Kami pun baca yakin ni lah Fatihah. Sembuh pula dengan izin Allah Ta'ala. Boleh tak? Rasulullah kata makan. Boleh. Kalau ada lebih bagi aku sikit. Rasulullah kata, nak tunjuk oleh tuan-tuan, surah Quran ini boleh jadi penawar, kan? Terutama suratul Fatihah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Tapi meletakkan bahawa Quran ini dia menyembuhkan, itu dah tidak boleh meletak begitu. Kerana apa? Semuanya dengan biiznillah, dengan izin Allah, kan? Jadi itu nak kena betul, niatnya betul, kan? Jadi yang kedua daripada kebaikan lidah ini ialah membaca zikir. Zikir. Ada zikir pagi, ada zikir petang, macam-macam zikir ada.
Lepas tu Sayyidina Ali kata apa? Az-zikru nurul aqli wa hayatul nufusi wa jala'us suduri. Zikir adalah cahaya kepada akal. Kan? Jadi cahaya, dia jadi cahaya. Orang tak berzikir ni dia sama macam orang mati lah. Perbezaan orang zikir dengan orang yang tak berzikir, umpama orang hidup dengan orang mati. Siapa dia berzikir, mana dia hidup. Mana apa hidup? Hatinya hidup. Ya, kalau hatinya hidup, mana orangnya hidup? Kan? Orang tak berzikir hatinya mati. Mana walaupun dia hidup, dia mati dah. Kan? Dia mati, tak ada dapat manfaat. Tak boleh dia ambil manfaat. Ini disebutkan oleh mana Sayyidina Ali. Dan dikata wahayatun nufus, kehidupan kepada jiwa. Orang yang berzikir jiwanya hidup. Dan wajala usudur, dan penghilang kepada hati. Orang yang berzikir hati dia sentiasa bersinar. Sebab tu orang bila berzikir ni mudah. Kalau diberikan nasihat mudah dia terima. Ditunjuk ajar mudah untuk diikut. Kan? Berbanding dengan orang yang tak berzikir langsung kan. Dan disebut oleh arifin billah, az-zikru babun azimun wa anta dakhiluhu faj'al lahu an-nafas anfasu hurrasan. Zikir adalah pintu teragung yang boleh kamu masuki, maka jadikanlah zikir sebagai benteng jiwa. Siapa-siapa orang nak berzikir ni tak ada halangan. Siapa-siapa boleh. Kan? Maka zikir ni dianggap sebagai benteng. Orang kalau tak ada kalau rumah tak ada benteng, tak ada pagar, macam-macam boleh masuk. Kan? Binatang buah boleh masuk, macam-macam boleh masuk. Lepas tu kalau kita ada zikir ni, syaitan nak masuk pun tak boleh. Kan? Dia nak ganggu kita pun tak boleh. Kerana apa? Dalam tempat kita ni dia ada benteng, dia tak boleh tembus. Kerana ada berpagar. Nak masuk tak boleh. Kan? Kan kalau boleh masuk nak keluar pula tak boleh, susah juga. Jadi itu penting zikir. Dan kata seterusnya membaca tulisan yang memberi manfaat. Ini tulisan-tulisan yang memberi manfaat. Dan yang keempatnya mengajar ilmu yang memberi manfaat. Kan? Mengajar. Jadi tuan-tuan, kalau kita mampu nak mengajar, mengajarlah. Seperti mana kata Dr. Wahbah Zulahaili mengatakan, wat-ta'limu wat-ta'allumu dinun aw faridatun diniyatun. Wat-taqsiru fihi khiyanatun wa kitmanul ilmi jarimatun wa tashwihul haqaiqi munkarun wa ghisyun wa razilatun. Mengajar dan belajar adalah agama atau kewajipan agama. Sikap Allah kadar tidak serius dalamnya adalah khianat. Orang mengaji tuan-tuan jangan sambil lewat. Kalau kita mengaji apa-apa ilmu, tak utama ilmu agama, jangan sambil lewat. Kejap datang, kejap tak datang, kan? Lama tak nampak. Allah Ustaz sibuk. Dia kalau angkat tangan tu kita pun gerun lah dunia sibuk dia. Ana sibuk. Orang lain sibuk juga, kan? Nabi Sulaiman lagi sibuk daripada kita, tuan-tuan. Isteri dia 1000, tuan-tuan. Lagi sibuk nak jaga ramai. Kita baru isteri seorang. Lama tak nampak. Allah isteri saya susah. Berapa orang sih kau? Seorang je. Allah seorang. Nak minta tambah pun tak boleh. Nabi Sulaiman isterinya 1000. Kan? 300 isteri yang dia ada dan 700 gundik. Gundik ni macam isteri juga. Ramai daripada kita. Tapi ada masa zikir, ada masa bangun malam. Kita sampai tak sempat, tuan-tuan. Nak belajar pun tak sempat. Assalamualaikum dah hilang lah. Kan? Pak Imam baru tulis Assalamualaikum, dah tak ada. Memang kita sibuk sungguh. Jadi orang yang mengaji agama ni kalau dia sambil lewat, tak bersungguh-sungguh dalam mengaji ilmu,
itu orang khianat dengan ilmu namanya. Kan? Jangan kita khianat. Sebab kita tak dapat. Ngaji tak ada dapat manfaat. Kan? Ngaji banyak. Tapi macam itulah, macam angin. Kena tiup angin. Orang ke barat, orang condong, musim orang serban, dia serban. Dia tak tahu, ikut dia. Kan? Dia macam orang main badminton lah. Bila main badminton, sukan badminton, semua pegang raket tau. Siapa tak pegang raket, mati lah. Tapi itulah, habis piala, habis. Raket pun tak mana tahu lah. Musim bola, semua main bola tu. Kan? Sampai dalam masjid main bola. Kan? Sampai gila macam tu lah. Orang baca khutbah ni main bola. Gol JTT dengan KL City. Gila betul. Gila jadi gila. Ya tak? Jadi macam tu ya. Kemudian dia kata apa? Menyembunyikan ilmu adalah satu kesalahan. Orang ada ilmu sembunyikan, hukumnya kesalahan, berdosa. Dan merosakkan kebenaran adalah satu kemungkaran. Engkau dah tahu ilmu ini katanya, ni hukum kata tak boleh, tapi engkau maknanya engkau rosakkan, kata ini kalau untuk tuan okey kan. Untuk orang lain tak boleh, untuk tuan dia seorang boleh. Kan? Dia cari kan alasan. Benda tak boleh dia kata boleh. Ni tak apa. Kalau langgar lampu merah sesekali tak apa. Kan? Untuk tuan tak apa. Kami yang tak boleh. Macam tu pula. Kan? Kalau kita buat semua kena saman. Kalau dia buat semuanya lepas. Itu tak boleh tu kan. Orang yang menyembunyikan kebenaran ni, dia merosakkan kebenaran, itu kemungkaran nama dia. Penipuan dan akhlak yang tercela. Jadi maknanya orang yang merosakkan kebenaran ni, dia bukan setakat kemungkaran, ni orang yang menipu dan orang yang tak ada akhlak. Sebab tu bahaya jadi orang ada ilmu ni. Kan? Kalau dia tak beramal dengan ilmu, itu dah masalah. Jadi insya-Allah nanti kita sambung lagi tentang kelebihan orang yang kelebihan lidah pada barang yang menuntut pada akhirat ni ada beberapa lagi insya-Allah. Kita sambung sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما. اللهم زدنا علما. اللهم اجعل صيبا نافعا. اللهم اجعل صيبا نافعا. اللهم اجعل صيبا نافعا. اللهم حاوالينا ولا علينا. اللهم حاوالينا ولا علينا. اللهم حاوالينا ولا علينا. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.